Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kali ini cikgu akan teruskan cara mudah untuk mengisi maklumat ke dalam buku tunai. Baiklah, ini adalah contoh soalan. Maklumat berikut diambil daripada kedai runcit Ming, Januari 1, baki tunai 150, baki bank sebanyak 3,400. Jadi macam mana kita nak masukkan? Kita lihat, kita ada baki tunai 150, baki bank 3,400. So, kita masukkan Januari 1 di sebelah debit sebab kita terima duit. Baki itu, tunai itu berada di dalam kedai kita. Kita akan masukkan sebagai baki BB iaitu baki awal bulan. Kita akan isikan di ruang tunai sebanyak RM150 manakala bank kita akan isikan di ruangan bank sebanyak RM3,400. Seterusnya, bagi Januari 3, bagaimana kita nak masukkan? Terima cek daripada perniagaan Ali RM2,000. So, kita nampak ada perkataan terima cek. Bila kita terima cek, duit masuk. Bila duit masuk, kita akan letakkan di sebelah debit buku tunai kerana sebelah debit adalah menerima duit. Kita akan tuliskan nama dia sebagai perniagaan Ali. Dan kita akan masukkan butiran perniagaan Ali itu RM2,000 di ruangan bank. Seperti ini. Mudah kan? Seterusnya, kita lihat pada 7 Januari, beli barang niaga dan bayar dengan cek RM1,000. Jadi cara kita nak isi, kita kenal pasti dulu. Beli barang niaga. Bila kita beli, kita akan bayar dengan cek. Maka di situ kita akan masukkan ke dalam kredit butiran sebagai belian kerana kita keluarkan duit. Jadi kita akan letakkan dekat sebelah kredit. Bayar dengan cek RM1,000. Maka kita akan letakkan di ruangan bank sebanyak RM1,000. Soalan seterusnya, pada 12 hari bulan, bayar kadar bayaran 300 dengan tunai. So, apa itu kadar bayaran? Kadar bayaran adalah yang melibatkan 3 perkara. Sama ada bil air, bil api atau elektrik ataupun bil telefon. Okay. Bila ada salah satu daripada 3 ini, kita boleh sebutkan dia sebagai kadar bayaran. Atau nama lain dalam yang biasa disebut dalam bahasa Inggeris akan disebut sebagai utility ataupun utility. Okay. Kat soalan ni dia kata bernilai RM300. Jadi kadar bayaran kita keluarkan duit. Duit keluar. Maka kita akan letakkan di sebelah kredit. Dan ia melibatkan tunai. Jadi kita akan masukkan di sebelah tunai. Jadi sini kadar bayaran. Tulis dulu nama dia kadar bayaran dekat sebelah kredit. Kemudian masukkan nilai RM300 di ruangan tunai. Simple saja. Jadi apa yang pelajar perlu buat? Tanda dulu. Bulatkan dulu maklumat yang difaham. Maklumat yang diterima di dalam soalan. Next, 14 hari bulan. Bayar cek RM1,200 kepada pembekal John. Dan kita akan terima diskaun sebanyak RM100. Keyword di sini, bayar cek. Maknanya kita akan keluarkan duit. Kita akan membayar. Nilainya sebanyak RM1,200. So, bila keluarkan duit, kita akan letakkan cek itu dekat bank sebelah kredit. Tuliskan sebagai RM1,200. Dan kita tahu bahawa nama dia adalah pembekal John. Maka kita pun tulislah nama butiran itu pembekal John. Dan yang pasti dalam soalan ini kita ada terima diskaun RM100. Maka kita terus masukkan nilainya RM100 di dalam ruang diskaun seperti ini. Mudah kan? Seterusnya kita ada 19 hari bulan iaitu jualan kredit. So, jualan kredit maksudnya hutang. Bila berlaku hutang,
tidak melibatkan pergerakan duit. Jadi jangan masukkan ke dalam buku tunai. So ini sebenarnya soalan kebat lah, kita akan berfikir. Mungkin ada pelajar dia tersilap nampak, dia ingat jualan kredit tu terima duit dan dia masukkan ke dalam buku tunai. So salah. Jualan kredit tiada duit yang bergerak keluar. Tiada duit yang diterima, tiada duit yang dibayar, maka tidak terlibat dengan buku tunai. So kita abaikan saja sebab dia jual secara kredit, ini adalah hutang. Jual barang, belum terima duit. Pada 20 hari bulan, kita ada jualan tunai di bankkan 2,500. Jadi apakah itu yang kita nampak? Kita nampak jualan tunai. So berlaku pergerakan duit. Tapi duit itu kita terima cash, tapi kita terus masukkan ke dalam bank. Kita terima cash tapi kita terus masukkan ke dalam bank. Jadi duit itu terus dimasukkan ke dalam bank. Kita letak dekat sebelah debit. Kita tulis terima duit 2,500 di lorong bank kerana kita terus masukkan ke dalam bank, dan butirannya tulis sebagai jualan. Tak perlu tulis tunai sebab ini memang buku tunai. Jadi tak perlu lagi tulis jualan tunai. So kalau kita tulis perkataan tunai tu, jualan tunai tu saja telah menyebabkan awak kehilangan markah di dalam peperiksaan. 22 hari bulan, pemilik membawa masuk tunai RM5,000. Pemilik tu siapa? Kita lah. Kita adalah tuan kedai. Kita yang membawa masuk. Kita sendiri membawa masuk tunai. Maknanya kita menambahkan duit di dalam kedai. Kita bawa duit poket kita sendiri ni, kita masukkan ke dalam kedai supaya berlaku penambahan modal. Jadi apa yang berlaku kat sini? Duit tunai di dalam kedai bertambah. Maka kita akan masukkan tunai ke dalam sebelah debit. Tuliskan RM5,000 dan maklumatnya sebab membawa masuk adalah menambahkan modal. Maka kita tuliskan butirannya sebagai modal. Jadi simple saja. Saya harap pelajar jelas dan faham. Dan untuk tajuk ini ada pecahan lagi, iaitu catatan kontra. Jadi saya akan maklumkan, saya akan terangkan dengan rakaman ataupun video yang akan datang. Itu saja daripada saya. So pastikan pelajar ingat cek keyword bagi setiap ayat tersebut. Kalau duit terima, kita akan letakkan di sebelah debit. Kalau duit keluar, kita akan letakkan di sebelah kredit, dan pastikan tengok sama ada duit itu tunai ataupun bank, masukkan di lorong yang betul. Kalau barang itu kita beli, kita tulis belian. Kalau kita jual, kita tulis jualan. Kalau membawa masuk, kita letakkan sebagai modal. Dan andai kata benda itu adalah secara hutang ataupun tidak menerima sebarang duit, janganlah kita masukkan ke dalam buku tunai. So itu tips-tips yang mudah. So harap pelajar boleh buat. Kalau dapat soalan seperti ini, cuba jawab dengan baik. Untuk catatan kontra, tunai dengan bank, saya akan terangkan dengan video akan datang. Bye-bye.